Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Crispin Fowler. Tumpuan berita, prospek dalam platform tenaga boleh diperbaharui di negeri ini diyakini positif serta membuahkan hasil. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Obang Openg berkata, ini kerana pembangunan tenaga boleh diperbaharui di Sarawak memiliki potensi yang luas serta mampan. Justeru Datuk Petinggi Abang Zohari berharap agar pihak bank dapat memberi sokongan dalam menjayakan agenda ini. The question now is the bank. The bank, yes or no, yes or no, yes or no. Even though there has been a lot of pressure for us to transform towards green energy in order to cool the earth, but the bank say nanti saya orang pinjam duit tidak dapat bayar. Because there is no guarantee that this one will work. But to me, it will work. If the first era from coal, using coal, steam engine to coal work, and from coal to fossil fuel work, don't tell me fossil fuel to renewable cannot work. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan persidangan peralihan tenaga Borneo BETC 2024 di Kuching pada Isnin. Dalam pada itu, Premier Sarawak memberitahu sebelum ini beliau berdepan dengan masalah semasa mahu memperkenalkan hidrogen di mana ada yang mempersoalkan tentang penghasilan tenaga hidrogen. Because scientifically maybe they do not know. Even hydrogen is lighter, very light. Gas, it goes out. It doesn't, unless you really create a bomb, then it become a bomb. It depends on your objective. But this one is no, it's energy. To produce energy is not a bomb. Dalam majlis itu, Premier Sarawak turut menyaksikan pertukaran dokumen di antara Sarawak H2 Hub dan Gentari serta Rembus H2 Plan dan Sarawak Metro. Hadir sama Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak Dato' Dr. Malcolm Musin Lamoh, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar, Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Malaysian Rating Corporation Berhad, MARC, Datuk Jamaluddin Nasir, Pengerusi SEDC Tan Sri Datuk Amar Dr. Abdul Aziz, Datuk Hussein, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petronas, Tan Sri Tengku Muhammad Taufik Tengku Kamat Jaja Aziz, Ketua Pegawai Eksekutif SEDC Energy, Robert Hardin, serta tetamu jemputan lain. Sementara itu, bercakap ketika ditemui media, Premier Sarawak memberitahu Kerajaan Sarawak membawa masuk pakar untuk meneliti dan menilai pertumbuhan sumber tenaga boleh diperbaharui di negeri ini dengan mengambil kira perkembangan ekonomi negara. Jelas beliau, Sarawak berada di landasan yang betul dan kini menjalinkan kerjasama dengan pemain industri tenaga seperti Gentari, Jepun dan Korea. Malah menurutnya, Sarawak juga akan menjadi pengekspor tenaga boleh diperbaharui khususnya hidrogen ke negara ini sekaligus meningkatkan keluaran dalam negara kasar KDNK Sarawak. Saya tadi telah berkongsi mengenai dengan sumber yang ada di Sarawak. Sebenarnya kita ada semua sumber. Dan kalau kita gandingkan sumber ini dengan teknologi, maka potensi Sarawak sangatlah luas, khususnya dari sudut dasar NETR, Transition Energy Malaysia, dan kemungkinan kita boleh menjadi, saya rasalah, penentu dalam kita menukarkan teknologi tenaga lama kepada tenaga yang baru. Mengulas lanjut, Premier Sarawak memberitahu fasiliti untuk Sarawak menjadi hub pengekspor hidrogen menjelang tahun 2027. Pada masa ini, jelasnya Sarawak telah mengesahkan pengimport tenaga hijau dari dua negara iaitu Jepun dan Korea. Then if we were to scale up our production
there's a possibility because the other countries also have to comply with green energy. What I'm saying here is Sarawak may one day become green energy supplier for the whole region, depending on the technology that is used in the production of hydrogen. Laporan seterusnya. Persatuan Ketua Masyarakat dan Tuai Rumah Iban bahagian Serian terus menerima bantuan baik dalam bentuk kewangan maupun barangan keperluan daripada Kerajaan Sarawak. Buktinya, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas telah menyalurkan dana berjumlah RM30,000 dan 3 alat sistem penentu dudukan sejagat GPS kepada Presiden Persatuan tersebut, Temenggung Datuk Harrison Lunsa. Dalam pada itu, beliau turut mengumumkan peruntukan RM20,000 yang akan disumbangkan oleh Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Pembangunan Bakat Datuk Senodan Lawan. Manakala Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagahwiin dan Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Martin Ben masing-masing akan menyalurkan dana berjumlah RM10,000 kepada Persatuan sama bagi pengurusan dan pelaksanaan aktiviti. Perkara tersebut diumumkan oleh Dato' Amar Douglas Ugah semasa Majlis Serumpuk Makai Lemai di Dewan Masyarakat Serian pada Sabtu. Dalam pada itu, beliau turut menyarankan agar tuai rumah panjang dapat mengambil tindakan segera dalam mengemaskini data dan maklumat rumah panjang masing-masing supaya pihak kerajaan dapat menyalurkan bantuan yang diperlukan. Menyentuh mengenai tanah hak adat Bumi Putera NCR, beliau turut menyarankan agar pemilik tanah dapat memberi kerjasama dengan Jabatan Tanah dan Survey serta mengguna pakai modul Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA dalam menyukat dan mendokumentasi tanah kerana ianya lebih mudah dan cepat. Paparan berikutnya. Ilmu mengenai tata cara protokol yang sebenar, pengurusan majlis rasmi dan juga etika penampilan diri yang menarik dan sesuai adalah elemen penting dan memberi gambaran positif bagi individu dan organisasi amnya. Justru berdasarkan justifikasi ini, ia menjadi batu loncatan kepada Persatuan Kebajikan Anak Jati Simunjan Perkajas untuk melahirkan golongan mempunyai personaliti menarik dan meyakinkan melalui bengkel pengurusan protokol dan etiket sosial dan pengecaraan majlis serta bengkel penulisan skrip Teta Peringkat Parlimen Batang Sadong. Sementara itu, Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapii berkata, bengkel tersebut bertujuan untuk memberi pendedahan kepada para peserta berkaitan tata cara protokol dan keterampilan sosial. Jelasnya, para peserta bengkel juga perlu memiliki penampilan kendiri dalam alam pekerjaan serta urusan harian. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan, Aula Dris, semasa majlis penutupan bengkel pengurusan protokol dan etiket sosial dan pengecaraan majlis serta bengkel penulisan skrip Teta Peringkat Parlimen Batang Sadong pada Ahad. Jelas Rodiah lagi, personaliti yang profesional bagi seorang pekerja sangat penting kerana ia memberi kesan langsung terhadap kepuasan pelanggan. Dalam perkembangan lain, Persatuan Malaysia Jepun JMA dan Jabatan Hutan Sarawak JHS bersama komuniti setempat telah menanam 300 pokok tempatan bernilai tinggi di hutan simpan sempadi. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh JHS, 15 sukarelawan dari Midori no Daiichi telah membuat perjalanan khas dari Jepun ke Sarawak untuk menyertai program anjuran JHS dan JMA ini. Kerjasama di antara JHS dan JMA menonjolkan kepentingan bersama antarabangsa dalam menangani cabaran alam sekitar global yang menyumbang kepada usaha berterusan untuk melindungi dan memulihkan sumber semula jadi yang tidak ternilai melalui usaha dan komitmen bersama untuk generasi akan datang. Kenyataan sama juga memberitahu inisiatif luar biasa ini menandakan satu peristiwa penting dalam perkongsian yang telah lama terjalin di antara organisasi dalam usaha pemulihan alam sekitar. Sekian edisi malam bersama saya Chris Banfola.
Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan sorotan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg merasmikan persidangan peralihan tenaga Borneo Betsi 2024 di Kuching pada Isnin. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.